Never planned that one day I'd be losing you in another life. I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life, I will make you stay, so I don't have to say you were the one that got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutawif Haikal ingin menerangkan kelebihan ataupun keistimewaan solat subuh. Solat subuh ni paling banyak keistimewaan, tapi paling ramai orang susah nak buat, sayangnya. Sabda Rasulullah SAW, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Maksud berkahilah kat sini ialah berkat atau barakah yang kita dapat apabila kita menunaikan solat subuh. Dia dapat manfaat yang banyak. Pasti ada banyak keistimewaan solat subuh atau bangun subuh ini. Sampaikan Nabi pun doa khas untuk mereka yang bangun subuh. Sayang sungguhlah kalau kita tak manfaatkan waktu tu, kerana waktu tu waktu yang orang kata ada 3 ikatan yang perlu dilepaskan. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Surah Al-Isra. Dalam Quran pun ada disebut bahawa solat subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Ini adalah antara keistimewaan solat subuh. Yang pertama, pahala solat 1 malam penuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat isyak berjemaah, maka seakan-akan dia telah solat setengah malam. Dan barang siapa solat subuh berjemaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan solat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sumber cahaya hari kiamat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid di waktu gelap, bahawa dia akan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat gelap. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Solat subuh sumber cahaya di hari kiamat kelak. Walaupun dia berjalan pada waktu itu, pada waktu yang gelap, dapat jaminan ke syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 waktu yang dingin, iaitu pada waktu subuh dan asar. Yang keempat, dijauhkan daripada sifat munafik. Rasulullah SAW bersabda, solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isyak dan subuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang menunaikan solat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan cuba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan solat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keenam, mendapat pahala haji dan umrah. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya sesiapa yang melakukan solat subuh ni secara berjemaah, kemudian dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbit matahari, kemudian dia mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Yang ketujuh,
Solat subuh ini merupakan waktu kita bersendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjumpa dengannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kalau kita melihat bulan dengan terangnya, dengan secara nampak dengan matanya, macam itulah kita solat subuh, kita akan dapat melihat, merasa yang Allah ada dengan kita. Itulah sebanyak sedikit keistimewaan solat subuh. Solat yang paling mudah dan ringkas, 2 rakaat yang dilakukan pada waktu yang agak baik, tetapi banyak orang yang susah untuk melakukannya. Sampai di sini sahajalah. Kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe.